Sana, nak sana. Sana. Duduk diam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Pak Cik apa pergi. Waalaikumsalam Muhammad Saufi. Das Ash apa nama tak anu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, assalamualaikum. Tolong share cepat-cepat sebab dah petang. Saya minta maaf agak lambat hari ni kerana banyak kerja. Okey, minta tolong share, suruh sahabat-sahabat kita tahu. Sebelum itu kita berdoa dahulu supaya dipermudahkan setiap urusan kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang memberikan kecukupan kepadaku dalam masalah agamaku. Hanya Allah yang memberikan kecukupan duniaku. Hanya Allah Maha Mulia yang memberikan kecukupan padaku dalam menghadapi masalah yang penting padaku. Hanya Allah Maha Bijaksana dan Maha Kuat yang memberikan kecukupan kepadaku dalam menghadapi orang yang memusuhiku. Hanya Allah Maha Perkasa yang memberikan kecukupan kepadaku dalam menghadapi orang yang menyerbu dengan keburukan. Hanya Allah Maha Pengasih yang memberikan kecukupan kepadaku ketika menghadapi kematian. Hanya Allah Maha Penyayang yang memberikan kecukupan kepadaku dalam menghadapi pertanyaan alam kubur. Hanya Allah Maha Dermawan yang memberikan kecukupan kepadaku ketika menghadapi hisab. Hanya Allah Maha Lembut yang memberikan kecukupan kepadaku ketika menghadapi timbangan amal. Hanya Allah Maha Kuasa yang memberikan kecukupan kepadaku ketika melewati timbangan. Hanya Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang memberikan kecukupan kepadaku. Hanya padanya aku bertawakal. Dia pemilik Arasy yang agung. Amin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, saya bagi salam kepada yang baru masuk ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana negara yang saya akan sebutkan hari ini, saya akan cuba percepatkan kerana petang dah. Biasanya live saya ni panjang-panjang, berjam-jam. Jadi saya cuba percepatkan. Agak petang lah ya, saya cuba percepatkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air sekejap. Okey, hari semalam kita sampai ke Afghanistan. Dan hari ni kita cuba tempat yang tak berapa banyak tu tak apalah sebab dia luar negara. Dia dah kawasan tan. Okey.
Kena beli peta lah satu ya. Setiap saya bagi tahu ni, lepas tu ulang balik dengar, lepas tu catat, lepas tu catat, lepas catat boleh faham sikit lah daripada kebiasaan kita, daripada kita dengar saja. Macam kita nak ambil sesuatu perkara yang penting, macam benda yang saya sampai ni lebih penting dari biasa. Kerana jika seseorang itu mendengar, tidak ada buku, tidak ada nota, susah sikit nak cakap dekat kepala. Kecuali atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dah semula jadi dah. Dia dengar sekali aja, macam telan buku ambil periksa. Semua boleh jawab. Lainlah kalau macam tu. Okey, waalaikumsalam yang bagi salam tu. Jadi, ambil satu-satu daripada perjalanan mimpi yang saya bagi huraian. Selepas itu catat. Jika tak catat, memang agak kelang kabut. Dan pertanyaan demi pertanyaan pun benda yang sama. Ya, sebab apa? Kita ni macam saya Sitah Anur, saya seorang aja atas muka bumi ni. Dan saya juga memperkenalkan diri saya, perjalanan mimpi yang terakhir. Selepas ni dah tak ada dah. Nampak? Nampak tak maksud dia? Maksud dia kena ambil serius. Jadi apabila kita tanda, segala kita rasa imajinasi dengan akal, segala kita rasa perasaan kita je, rasa-rasa lah, itu tak timbul jika kita fokus. Jika kita dengar sambil level, dia akan jadi rasa-rasa lah. Tak boleh lah macam tu. Sambil rasa-rasa tu bercakap depan publik. Jadi orang yang rasa-rasa was-was ni ramai. Benda was-was ni setan suka. Dia pun hasut. Jadi jika ada buku, catik dan ulang balik. Yang tempat saya membebel tu tak payah dengar lah. Emosi yang saya pakai nak marah orang tu lah, nak tak puas hati orang, tak payah pakai. Catik yang mana perjalanan mimpi yang terakhir dan clue-clue yang saya bagi. Maka akan nampak hasil daripada catatan atau catitan. Maka kesan daripada catatan tadi bolehlah menjadi orang yang matang. Bolehlah menjadi orang yang lebih baik mungkin dari saya sendiri. Nampak? Tak nampak? Ya? Ini pesanan saya lah. Nanti, jika perkara yang saya sebut telah berlaku, nanti emosi tu tak keruan. Jika sudah ada nota, balik nota dan baca. Oh, ni part dekat sini dalam Malaysia. Oh, ini part dekat Thailand. Oh, ini part dekat Myanmar. Oh, ini part dekat sini. Oh, ini part dekat sini. Jadi, apabila ada step dia, tak perlulah datang kepada saya. Sitah Anur, macam mana ni goyang saya? Ni macam mana? Terutama saya cakap ni laki-laki lah. Ya, laki-laki. Dan saya tahu anda laki-laki bijak. Bukannya perempuan ataupun wanita ataupun ibu-ibu yang guna emosi terlebih dahulu. Yang mana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya duk gedebuk-gedebak pakai jari ni saya bagi ni. Tak terdaya sampai sakit tangan-tangan. Kerana apa? Masa ketika itulah baru nak tanya saya. Dan ini akan terjadi. Dan ini juga telah ditunjukkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya.
Jadi lelaki, saya harap apa-apa yang saya cakap, catat ataupun catik. Dia ada satu buku. Tak nak tulis nama saya pun tak apa. Kalau menyampah dengan saya tak apa. Saya halal. Saya tak marah pun. Tak ada rasa dendam pun. Jika kata aku nak buat catik daripada perjalanan mimpi yang terakhir. Tak apa. Catik macam ni. Perjalanan mimpi yang terakhirku. Tulis tajuk lain. Tak ada masalah. Tulis tajuk lain. Tak ada masalah. Jika kata tak naklah saya, pasalnya saya ni perempuan. Jadi apa level saya sangat. Lagi satu, saya ni dah terang-terang dah. Malaikat kata kurang cerdik. Jadi tak nak letak nama saya. Tak nak letak. Perjalanan mimpi yang terakhirku. Tulis nama sendiri kat bawah. Dah buku sendiri kan. Dah buku sendiri. Jadi elok macam tu lah. Sebab anak laki-laki, anda ni akalnya banyak. Jadi idea daripada perjalanan mimpi ini boleh bawa ke depan. Sampai ke negeri itu boleh baca nota tu. Tak adalah tercari-cari saya ke mana-mana. Tak cari saya ke mana-mana. Rasa putus asa. Rasa gelabah. Rasa gelisah sebab musuh ni macam kat depan. Padahal saya masih lagi duduk kat belakang tu. Kat mana? Tu baru nak keluar Malaysia. Entah duduk dalam negara Malaysia lagi. Yelah. Kenderaan. Kadang ada, kadang tak ada. Kadang naik kenderaan. Kadang jalan kaki. Tahu-tahulah saya ni pemalas jalan kaki. Yang orang lelaki pula masa tu dah ke depan. Jadi, perlu ada catatan atau catatan. Supaya tidaklah kata keliru sekiranya berlaku. Saya ada kat belakang. Telefon tak berfungsi. Macam mana? Tak boleh. Hello. Nak tanya? Tak ada. Dalam perjalanan mimpi yang terakhir, telefon sudah tidak boleh digunakan. Begitu juga dengan duit. Duit yang kita beli ni pun sudah tidak boleh digunakan. Okey, tim kami jika sesuatu yang kami bawa sudah tidak ada dengan makanan. Kami membayar pakai apa? Jongkong emas. Sebab kita jalan sama-sama dan kita berusaha. Dan segala apa harta kita ada, kita kena kumpulkan sekali. Ada orang lalu makan. Berebut dia makan. Ada orang dia tak makan. Dia ingat Allah je. Ada orang lagi, dia berebut. Macam singa lapar. Bukan berani. Lapar je. Orang sibuk takut, dia tak fikir benda lain. Duk makan aja. Tak ada cukup makanan, duk marah aja. Lepas tu siap boleh cakap. Ni kau lah ni, jangan tengok makan macam ni aja, bubur aja. Ya? Ramai macam tu. Saya sudah repeat sikit-sikit dulu. Saya cakap tak nak mengaibkan lah dulu. Masa mula-mula saya bercakap dulu. Tapi sekarang saya akan perjelaskan. Dan supaya lebih terbuka biji mata kata-kata saya ni. Sebab apa? Sebab saya pun makin lama, makin ke depan hari. Bukan ke belakang. Ke depan. Andai kata saya berdoa sekalipun. Ya Allah, ya Tuhanku. Jauhkanlah lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya dah minta benda sama. Contoh, tak mustahil saya buat juga. Yalah, saya orang macam ni. Emosi saya macam ni. Mestilah saya akan doa juga. Macam mana saya doa? Ya Allah. Hamba-Mu yang lain. Kekasih-kekasih-Mu yang lain. Mu bagi juga. 1000 tahun, 100 tahun, 10,000 tahun. Kan? Aku minta 10 tahun pun tak boleh. Ada juga saya bercerita macam tu. Kenapa? Sebab emosi. Saya macam orang lain juga, lemah pemikiran akal saya. Jadi saya nak bagi tahu dekat sini, catik. Ya, catik. Kerana saya di belakang sekali. Nampak kan perkataan tu kan? Saya di belakang sekali. Di samping-samping tu ada juga kawasan orang gila.
Ramai sangat gilanya. Ada kawan orang gila tu tak terkawal. Dia lari juga. Tak terkawal sangat dah. Tak tahulah. Ada yang pakai baju, ada tak pakai baju, macam-macam. Tak terkawal. Macam saya di tempat budak-budak. Budak-budak dia tak guna perkataan gila. Dia cuma ada tangisan. Tangisan. Menangis. Menangis kerana terkejut, takut dan trauma. Ya? Okey. Dekat sini saya harap apa yang saya perkatakan ini orang boleh ambil sebagai manfaat. Bukannya ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya. Seperti anda melihat Quran. Dalam Quran ni kata serba-serbi ada. Tapi tak ada pula nak buat donat. Kalau macam tu tak payah dengarlah perjalanan mimpi yang terakhir saya. Ya, saya nasihatkan tak payah dengarlah. Kerana apa saya cakap tak payah dengar? Satu, kamu bukan nak dengar. Kamu cuma nak condemn aja. Dan adalah 2-3 orang yang orang kata apa? Tiba-tiba jadian. Masuklah campur sekali tulis biar nak suruh orang baca. Nak suruh orang baca. Tujuannya apa? Tujuan nak condemn lah. Nak condemn. Itu tujuan dia. Dia pun cakap. Ni sebenarnya kalau orang bagi mimpi ni sebenarnya kita kena tengok juga orang tu pokok mana tahu masuk dalam hutan rimba ke, masuk dalam beluka ke. Hello. Shah Alam tak ada beluka tak ada dalam hutan-hutan semua tak ada. Dan saya pun walaupun balik ke rumah mak mentua, saya tak pernah pergi ke beluka. Dalam masa saya mengandungkan anak saya yang pertama dahulu, saya naik sekali je, sekali. Saya mengandung 3 bulan, saya naik sekali je ke atas bukit yang Pok ajak. Bawa naik ke atas, sekali je. Selepas pada tu, saya sampai rumah balik, saya pun cakap, Pok, tak nak naik dah ke atas. Okey? Lepas tu, masa saya ni, buka company, buka syarikat company, kan? Saya meniaga lembu. Saya kali pertama juga, pergi ke kandang lembu kat belakang. Jadi apa hobi saya selama ni? Saya kira ni. Ya. So jangan bagi prasangka buruk dekat saya kerana anda tidak mengenali saya. Jadi anda pun kata, yelah orang berubah kan. Nanti pergi dalam hutan rimba. Hello. Mu dari mana? Saya lain-lain tak berubah. Lain-lain, benda-benda lain saya tak berubah. Saya normal. Yang berubah sikit saya tutup dada. Ngerti tak? Tutup dada. Tutup dada sikit lah. Sikit. Dulu kan suka hati saya aja. Tiba-tiba saya rasa ketakutan. Sebab dah tengok masa akhirat. Saya juga sudah tengok bagaimana keadaan sirat dalam neraka. Dalam masyar. Jadi saya tutup sikit. Memanglah kawan-kawan saya mula-mula terkejut. Labuh nampak. Saya pun mula-mula tak berani lagi nak cakap. Saya memang tak cakap saya gelabah. Pasal saya pun segan juga. Saya manusia biasa. Biasa macam orang-orang lain juga. Nampak? Biasa macam orang lain. Tak adalah drastik saya nak berubah. Tapi yang lain-lain tu sama je saya. Sama saja. Tak ada berubah pun. Baik saya balik pohon barat sekalipun, saya balik ke mana-mana, sama aja perangai saya. Sama aja. Okey? Dah, panjang dah saya membebel ni. Hari ni ada bos atas rumah. Okey. Saya teruskan lagi dengan negara-negara yang saya maksudkan dekat sini. Saya berhenti hari tu di Afghanistan, okey. Dalam berbelas-belas mereka yang memegang apa nama? Panji lah. Dia orang guna panji ataupun bendera yang bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 saja. Yang lain disapu bersih. Okey? Disapu bersih. Ya. Okey. Antara 3 tadi daripada Afghanistan, okey, nampak ke atas ni? Ni, naik ke atas. Okey.
Kita naik sikit dekat sini. Tajikistan. Okey. Kita masuk sikit kawasan dia. Okey. Kita masuk sikit kawasan dia. Lepas tu, kita masuk sikit kawasan dia. Sebelah sini. Urbe. Lepas tu kita turun lagi sikit dekat sini. Kita turun sikit lagi dekat sini. Turkmenistan. Turun sikit aja. Tak banyak pun turun. Ini yang di bawah saya ya. Yang mengikuti saya di belakang. Yang lain-lain saya tak tahu. Terutama nombor 7. Saya tak tahu. Nombor 4. Sebab mereka ni ramai. Nombor 4 dia tak ada orang Melayu dalam tu. Nombor 4. Dia tak ada orang Asia. Geng dia tak ada orang Asia. Nombor 4 ni. Ya, bawah kepimpinan nombor 4 dia tak ada orang Asia. Lain-lain panglima ada Asia. Kalau nombor 4 memang tak ada Asia. Semuanya orang luar lah, orang luar. Ya. Kalau tim kita ni adalah mata sepet, mata galak macam ni, terang. Ini tim kita. Tapi kalau sebelah di nombor 4, dia tim dia putih lah, putih, handsome, kacak-kacak macam tu. Faham lah sendiri maksud saya nak sampaikan. Pasal saya pun tak erti nak menggambarkan bangsa keturunan dia orang tu. Saya minta maaf lah. Ya. Saya minta maaf. Maksud saya, di sebelah Eropah pun join dia. Ya. Di sebelah Afrika pun join dia. Di sebelah Arab pun join dia. Di sebelah Rusia pun join dia. Ataupun Armenia, Georgia ke apa, join dia. Dia tak join dengan kita. Kerana semasa kita keluar, semasa tim kita ni keluar, yang berani keluar ialah nombor 7. Yang lain-lain kat belakang lagi. Jika tim saya nombor 8 tu, belakang lagi. Nampak tak? Belakang lagi. Jadi yang nombor 5, nombor 3, nombor 6 ni, nombor 6 tak sempat cerita lah, dah ramai orang gila. Dia kontrol orang gila. Dia kontrol orang gila. Nombor 9 tu, nombor 9, tak berhenti air mata dia menangis. Tak berhenti air mata dia menangis. Dia berdoa. Tu nombor 9. Nombor 10 tak payah cerita lah, habis suara dah duk pekik-pekik. Nak suruh sedar kan. Nak bagi sedarkan balik, waraskan balik situasi tersebut semasa peperangan berlaku di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Nampak tak situasi dia sekarang? Okey. Dekat sini. Apabila kita masuk ke sikit, masuk sikit sebelah sini. Masuk sikit. Sebelah sini. Masuk sikit sebelah sini. Mesti orang tanya. Kenapa kita tak terus masuk ke Iran ni? Macam ni adik-adik sekalian. Masa tu kita tengah berperang. Kan saya dah bagi tahu. Dalam perjalanan mimpi yang tersebut. Sebelum ini. Mereka-mereka yang berada di hadapan ni, mereka-mereka yang berada di hadapan ni sedang menyerang. Dan masa kita sampai, mereka dah pun hancur. Dan mereka pun hancur juga. Hancur tak hancur pun, mereka serang lagi. Jadi kita naik ke atas ni. Kita naik ke atas ni. Dan mereka masa tu masih lagi buat serangan dan demi serangan. Sebab tu kita tak lalu ikut bawah. Kita nak tak ada apa. Kita daripada tanah air kita lagi, kita dah habis dah senjata untuk tahan bom ni. Nampak tak? Selagi kita tak sampai ke Turki, kita tak dapat nak ambil kita punya pertahanan kita ni. Maksudnya peralatan. Yang mana kita telah pun lalu, masa kita lalu, kita dah habis dah benda tu di Afghanistan. Masa kita lalu di Pakistan, kita dah ambil dah. Mereka bagi aja perlindungan dan bagi senjata-senjata yang boleh digunakan. Tetapi dah habis, dah pakai di Afghanistan. Jadi kita lalu ke atas ni. Nampak?
Kita lalu ke atas ni, baru kita turun ke bawah. Turun ke bawah ni Tehran ni. Lepas tu baru naik ke Azerbaijan. Baru naik ke atas Azerbaijan. Barulah kita ni nak pergi ke... Masa di Azerbaijan pun ada pergelutan yang besar. Maksudnya dekat sini, meletum-meletum. Bom, gedebung. Banyak. Dan masa itu, walaupun saya tak berhenti bergerak di tempat peperangan dan demi peperangan, tetapi tidak laju perjalanan kita. Kerana kita tidak banyak kenderaan. Kadang kita berjalan. Kadang kita naik kenderaan. Kadang kita kena tarik kenderaan tu. Apa-apa sajalah yang dibolehkan pada waktu tersebut. Nampak? Ada orang tanya saya. Lepas tu bila kita berjumpa dengan geng nombor 4 lah? Kita memang berjumpa. Kan saya kata kita ni bersatu hati, tim kita. Tim kita ni memang bersatu hati. Sama aja. Maksudnya kita ni, saya mewakili semua. Kita tim daripada Semenanjung ni, ataupun dari Indonesia, dari Brunei, dari Kalimantan, Sabah, Sarawak, ataupun Papua, atau Filipina, atau Palawan sendiri. Ataupun mana-manalah kepulauan kecil-kecil yang datang, kita bersatu hati. Bersatu hati. Kita sama saja. Sama saja. Bersatu hati, sama saja. Okey? Bersatu hati, sama. Tak adalah kata macam mula-mula je kita tak bersatu hati. Tetapi apabila dah jatuh gedebung-gedebang atas kepala kita, masa kejadian, hingga dia melihat saudara wanita dia pun dah gila. Siapa-siapa yang rapat dengan dia, bergelar wanita dengan dia, pun dah gila. Jadi dia risau lah. Dulu memang dia nak tunjuk hero. Apa hero dia nak jadi ya? Nak jadi ketua lah. Dia nak jadi ketua. Dia nak jadi ketua. Apabila dia melihat situasi yang sebenar, hero tu dah tak ada lah. Hero tu dah tak ada. Nak nganga pakai apa kalau bom jatuh? Nampak? Mula-mula tu memanglah nak tunjuk hero. Biasalah. Nak tunjuk hero. Nak jadi ketua. Ramai betul lah nak jadi ketua ya. Nak pegang bendera lah. Nak pegang tu lah. Nak pegang ni. Nak orang yang pegang bendera ni, orang yang pegang panji ni, dia kena duduk depan musuh. Bukan dia duduk belakang musuh. Ataupun tengah-tengah. Di antara nak serang ni, duduk tengah-tengah. Dia kena naik ke semangat. Bukan yang duduk belakang. Depan. Tahu? Mula-mula je cakap nak pergi nombor 7. Lama-lama nombor 8. Mula-mula je. Dah tahu dah. Tak apalah. Belakang pun, depan pun. Bagi saya sama je. Tapi tak apa. Tapi yang penting, hati sama. Waktu itu hatinya sama. Okey. Yang seterusnya. Apabila ada penentangan yang terlampau banyak di Azerbaijan, Armenia dan Georgia. Okey. Saya nak bagi tahu. Laut Caspian Sea. Laut Caspian Sea. Dengan Black Sea. Caspian Sea dan Black Sea. Sini. Sini. Laut sini dengan sini. Laut sini dengan sini. Okey, laut. Ada laut. Okey, saya nak bagi tahu. Oleh kerana terlampau banyak sangat bom-bom jatuh ni, air laut sebelah sana boleh sampai ke air laut sebelah sini. Terlampau banyak sangat laluan bom tadi. Laut Caspian Sea dengan Laut Black Sea. Boleh ada satu lorong laut di sana sampai ke laut sebelah sini. Ada satu lorong akibat bom yang bertalu-talu. Boleh pergi mari. Laut ni dengan laut ni boleh pergi main air dia. Sebab apa? Laluan bom tu terlampau dalam sangat. Bom tu banyak sangat. Laut sini dengan laut sini boleh pergi. Boleh pergi main. Laut. Air laut. Nampak?
Boleh ingat lah? Terlampau banyak sangat bom-bom tadi. Berapa banyak sampai air laut sebelah sana ke sampai sebelah sini? Banyak ah. Banyak. Duduk depan. Jadi ketua. Kan hero. Korang kata Sita Anur dah pandai peli-peli orang dah. Tak ada. Korang kan mesej saya tu luar biasa. Takkanlah bila lagi saya nak kata. Waktu sekarang saya kata. Kalau saya tak kata, nanti tak sedar. Lama tiba-tiba dah jadi ketua. Lepas tu orang suruh duduk depan mula gelabah. Mula-mula jadi ketua. Janganlah. Sebab tu orang kata, ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya, pergi cari orang alim. Apabila cari orang alim, tak fikir pasal makan, tak fikir pasal tidur. Ini belum apa-apa pun. Macam ni aja makan. Bubur kan? Macam ni aja makan. Jerit-jerit kat saya, aku bagi lempang. Tak tahan. Dah lah kita serabut. Budak-budak penuh. Mak ayah pun tak ada. Boleh pula dia pergi cakap, ni aja makan. Itu yang nak makan tu kira jongkong emas tau. Nak bagi makan. Orang dah tak lalu makan. Dia masih lagi lalu nak makan. Elok lah. Elok. Okey. Apabila satu lorong laut di sebelah sana, satu lorong laut di sebelah sana, boleh pergi mari alur air dia. Boleh pergi main. Pada waktu tersebut, kita boleh tengok keajaiban lah. Pasal air lautnya terpisah sebelum ini. Kalau kita tengok peta, air laut dia terpisah. Kan ada negara. Ini tak, boleh pergi main air laut ni. Berapa banyak dahsyatnya bom-bom kat situ. Dah tahu nak cerita lah. Allahu alam bisawab. Jadi, pada kita duduk kat situ, barulah kita berjumpa dengan tim serpihan-serpihan nombor 4. Serpihan-serpihan nombor 4. Dan kita pun ada terjumpa juga serpihan-serpihan yang mana tersisa waktu tersebut. Nampak? Jadi masa hantar mesej jangan tanya hero sangat lah. Sebab kamu tak faham. Kalau kamu tak faham. Saya kena cakap. Dengan tangisan saya ikhlas hati nak bagi tahu. Dengan air mata pegang pun getar-getar nak cerita ke orang. Minta doa tak tahulah nak suruh hati ni supaya rasa relax. Tapi tak boleh nak relax. Benda sedih sangat-sangat. Saya menzahirkan. Saya kata, saya takut. Saya menzahirkan sebab tak boleh nak sembunyikan emosi saya. Masa saya cerita perjalanan mimpi saya yang pertama. Jadi saya pun dihentam. Baca Al-Fatihah pun tak betul. Tak ada pula yang datang kepada saya yang kata saya baca Al-Fatihah tak betul. Tak ada pula datang nak suruh betulkan Al-Fatihah saya ni. Tak ada pula yang datang. Patutnya datanglah ramai-ramai ajar saya Al-Fatihah. Saya memanglah tak pandai. Bukan macam orang lain. Saya bukan ustazah. Saya ni dengan gabranya waktu tersebut. Dikecamnya, dihinanya, dikatanya. Memanglah benda tu tak berlaku lagi. Tapi sebagai orang Islam waktu tersebut, tak payahlah kecam, aibkan orang. Sekarang dah berlaku. Kan? Sebab tu kita ni kalau nak kata ke orang, biarlah kita rasionalkan sikit. Sekarang siapa yang suka pergi dekat belukar? Siapa yang suka pergi dekat belukar? Saya tak pergi dekat belukar. Tak ada belukar dekat Shah Alam ni. Jika ada, seronok main masak-masak kat bawah tu. Sebab apa? Rindu zaman kecil-kecil terdahulu. Tak rindu? Saya rindu. Masa saya kanak-kanak dulu, hijau saja. Sekarang ni nak cari rumput depan rumah saya pun tak ada. Tak ada rumput. Tu heran tu saya. Tak ada rumput. Bezalah tu. Kan?
So, janganlah up-upkan video konong-konong lah nanti saya ni pergi tengok langit dekat Belukar. Sebab saya ada sejarah. Saya mengandung 3 bulan anak pertama. Itulah kali pertama dan kali terakhir saya naik ke bukit tinggi. Tanah pok saya. Lepas tu saya pun cakap dengan pok saya tak nak naik dah. Terkejut. Walaupun saya orang Pohon Barat, tapi saya terkejut. Jadi jangan guna-guna sesuatu perkataan yang kamu nak menganjing saya ataupun nak menghasut orang lain dengan benda-benda yang kamu tak tahu tentang diri saya yang sebenarnya. Saya ni normal, orang biasa saja. Normal, orang biasa. Cuma saya tukar tudung panjang sikit lah. Dulu saya tank. Silap-silap hari bulan tudung pun tak ada. Tu perangai saya kan. Kan elok saya ni macam ni. Abang saya tengok pun sejuk aja. Tak adalah macam pelik aja. Setting je. Tudung apa lah tahu pakai orang dia cakap. Selalu abang saya tegur saya. Tudung apa kau pakai yang macam ni? Selalu tegur. Alhamdulillah lah. Saya dah okey sikit. Tapi lain-lain tak boleh berubah lagi. Lain-lain tak boleh berubah lagi. Saya memang hero kalau bercakap bisnes. Tu je saya nak cakap. Saya suka borak tentang bisnes. Tapi ini benda ni tak boleh masuk dalam kepala saya. Kalau saya khatam 10 tahun sekalipun. Saya tak boleh nak mereka dalam kepala. Saya tak boleh tiba-tiba saya baca kitab akhir zaman. Yang orang selalu ejek-ejek saya tu. Baca kitab akhir zaman. Tim baca kitab akhir zaman. Lillahi ta'ala saya tak pernah baca kitab akhir zaman. Saka hadis akhir zaman. Saya tak kenal. Sebab itulah malaikat kata oleh kerana mu ni korang cerdik. Orang yang tak suka membaca ni dia lain. Tutur kata dia ni lain. Dia cakap dari hati ya. Dah ilmu tak ada. Nampak? Ilmu tak ada. Macam mana nak cerita? Apa yang saya cerita tu daripada moyang saya terdahulu. Terdahulu yang ajar sikit-sikit dekat saya. Itulah sisa yang ada pada saya. Lain-lain saya tak cari dah. Saya ada sejarah. Kenapa saya tak cari? Saya ada sejarah dia. Sejarah saya ni panjang. Apabila meninggal saja arwah tok ayah saya ditimpa-timpa masalah. Ditimpa-timpa masalah macam mana? Dulu saya tengok orang tu baik. Tiba-tiba meninggal aja arwah tok ayah saya, wajah sebenar bertukar. Terutama berkaitan dengan harta. Bertukar. Tiba-tiba bertukar. Arwah tok ayah dah tak ada dah. Okey, tak apa lagi. Ayah Haji ada. Meninggal pula Ayah Haji. Bertimpa-timpa dari jatuh tu dah. Jatuh sekali lagi. Orang tak tahu apa saya rasa. Saya baru umur 16 tahun. Tapi saya sudah tengok begitu dahsyatnya kerana harta. Saya melihat. Tapi saya tak sanggup sampai nak kata balik kerana harta. Saya fikir boleh cari kan. Kerana saya fikir boleh carikan duit hari-hari cukup kan makan. Sebab tu saya jadi macam ni. Siapa aja. Itulah hamba Allah. Yang dekat. Korang ajar saya. Sebab itulah saya jadi macam ni. Saya kata baik, tak payah jadi warak sangat. Tak payah jadi warak sangat. Salah saya cakap macam tu umur saya 16 tahun. Salah saya cakap macam tu umur saya baru 21 tahun. Lebih baik aku try segala dosa atas muka bumi. Saya rasa saya nak try. Salah. Saya pun manusia juga. Memberontak ada perasaan juga. Tapi ada orang fikir. Dia tu anak orang pera. Mujur orang belah. Apa perasaanmu? Ni saya nak cerita detail supaya kamu faham.
Saya cakap jujur ni. Saya tak ada ilmu. Dah lama dah otak saya macam ni. Saya tak ada ilmu. Jadi saya cakap guna hati sahaja. Akal pun tak ada, ilmu tak ada. Macam nak berakal? Guna hati saja. Menzahirkan apa yang saya nak cakap. Okey? Lain kali kalau nak cakap, pandang kanan kiri dulu. Tiup-tiup, baca dulu. Saya pun tak pernah kata kat orang. Jahat-jahat saya tak suka nak mengata kat orang. Kecuali benda tu dia buat tu melibatkan mengaibkan sangat, baru saya tegur. Okey? Dengar. Ini saya ambil masa sikit bercerita hal peribadi saya. Supaya orang jelas perangai saya. Tak payahlah nak menganjing saya. Kan orang kata apa, kata-kata ke orang lain, kena mata sendiri. Baru tahu. Okey. Apabila kita pergi dekat Georgia, Armenia ataupun Azerbaijan, kita pun masuk kawasan Turki. Apabila kita masuk kawasan Turki, dah teruk dah waktu tersebut kawasan Turki. Teruk sangat. Teruk. Sebab dia gedebong melawan. Melawan siapa? Itulah Eropah. Eropah yang korang kata duk di tengah laut sekarang. Yang marah-marah sangat dekat China tu. Yang korang kata lah. Yang korang kata lah. Yang korang kata. Saya tak kata. Saya tak tulis pun benda-benda macam tu. Benda tak soal saya tak tahu. Saya tak ada kajian. Bila masa saya mengkaji ya? Orang berniaga ni tak kaji benda-benda akhir zaman. Tak boleh nak masuk kepala. Lagi satu. Okey, apabila naik ke sini. Apabila naik ke Turki ni. Turki. Walaupun Turki ni hancur lebur, tetapi dia masih lagi membuat serangan protek. Dari mana? Dari Eropah. Dan lagi ada Rusia. Belah Afrika lawan dia orang juga. Tetapi dia orang lawan dekat negara dia orang lah. Tapi kita sampai kat situ saja. Kita ruling sampai kat situ. Sampai Turki. Okey. Kita pun masuk. Masuk kat bawah turun Syria. Syria. Kita turun Syria. Tapi kita tak berhenti lama. Jalan. Tak berhenti. Sampai kita berjalan lagi ada tempat serangan baru, pergi. Tapi oleh kerana saya ni tak laju. Sebab saya bukannya ada terlatih ketenteraan ke apa. Saya bercakap perjalanan mimpi yang terakhir. Dan senjata saya adalah doa. Doa. Saya tak pandai pegang senjata. Tak mampu nak tembak cicak pun. Jadi kita turun ke Syria. Lepas tu baru daripada Syria tadi kita turun lagi ke bawah ni. Kita turun lagi. Barulah sampai ke Mekah. Sampai ke Mekah tu dah hancur dah kawasan persekitaran di Mekah. Kaabah okey. Persekitaran dah hancur dah. Dibaloi bom dia kata. Yang negara dia sebelah pantai tak payah cerita lah. Memang hancur lah. Kalau jika korang kata Dubai ke apa ke yang canggih-canggih tu. Lawa-lawa. Hancur lebur. Teruk sangat. Jadi kita pun pergi sana. Lepas tu kita patah balik ke Madinah, pergi lagi Palestin, masuk lagi Syria, pergi lagi ke Mekah, masuk pergi lagi Madinah, pergi lagi Palestin, masuk lagi ke Syria. Ulanglah 3 kali. Berapa lama? Allahu a'lam. Masa tu ihsan orang je bagi senjata kat kita. Cuma satu-satu tempat dah yang kita perlu bayar. Contoh, sebab kita ramai. Masa tu tidak ada lagi golongan yang kata nak cabut lari apa semua. Tak ada lagi. Ada satu kumpulan ni, dia apabila dia sampai kawasan selamat, contohlah Pakistan ke apa, dia tak keluar dah. Jika dia sampai ke Tajikistan ke apa semua ke, yang dekat Tantan pun, dia orang tak keluar dah. Dia jadi mastouting kat sana lah. Ada juga macam tu. Tetapi saya tak. Saya meneruskan. Ada yang tak tahan, dia berhenti. Okey, nombor 8. Nombor 8 macam biasa lah.
cantum-cantum orang, kubur-kuburkan orang, cantum-cantumkan orang, kubur-kuburkan orang. Orang sakit pun angkat. Bagi ubat. Macam tu. Tu ubat. Okey. Nampak tak? Jelas tak? Pukul berapa ni? Pukul 6. Kenapa ulang alik pergi Mekah, Madinah, masuk Syria? Pergi tempat yang mana ada tentangan. Yang mana ada tentangan saja, kita pergi buat. Perginya macam mana? Okey, masa tu ramai ke orang tua-tua yang peringkat umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun? Saya nak bagi kata ya. Dah tak ramai dah. Waktu tu orang tua-tua yang adanya peringkat adik nombor 1 dengan nombor 2. Dia tak ramai orang tua time tu. Tetapi di bawah kepimpinan nombor 6 masih lagi ada orang tua, wanita ataupun ada wanita yang ramai. Okey, Indonesia dia datang ke semenanjung Malaysia, sama ada berenang, menyelam, naik kapal, naik bot atau sebagainya. Dan paling tepat ada yang dia buat tali. Dari kawasan sana ke dia pun pegang. Pegang macam askar pegang tu. Dia datang macam ni. Berapa ramai? Saya boleh katakan jika 20 juta tu lebih. Okey, saya nak guna perkataan bukan selamat sebenarnya. Boleh bertahan untuk sementara di Malaysia. Bukan tempat selamat. Boleh bertahan 2 bulan atau lebih-lebih sikit. Sementara. Okey? Sementara. Lepas tu kita kena meneruskan juga naik ke atas. Okey. Di bawah saya, kan saya kata saya paling last. Dan di bawah saya itu father ataupun mother. Maksudnya dia okey dah dapat menerima arahan. Yang mana budak-budak yang ramai. Budak-budak. Ada juga orang tua. Orang tua 60, 70. Tapi nak ikut juga nak cari Imam Mahdi. Kan nanti meninggal tak sakit. Seperti angin aja. Allah dah janji dia dalam perjalanan mimpi. Jadi dia orang nak ikut. Tapi kaki tak larat. Usung. Kena usung. Jadi orang lelaki usung. Daripada mana tim tu? Nombor 8. Okey. Saya tidak tahu Imam Mahdi. Ulang alik 3 kali tu kan. Saya tidak tahu siapa Imam Mahdi. Ya, semasa kita keluar nak mencari Imam Mahdi dari tanah air kita, Imam Mahdi sudah ada. Maksudnya dia sudah keluar dah. Imam Mahdi ni bukan tim penakut macam kita. Macam saya lah. Masih emosi apa semua. Bukan tim. Dia start tu daripada awal lagi. Peperangan dia dah start. Dia dah start. Dia ikut aja. Tapi tak mati-mati tim dia. Tim dia tu tak mati-mati. Dia dah ikut dah. Macam saya ni, kan saya kata, saya berada di belakang sekali. Tim saya daripada belakang sekali. Budak-budak, orang tua. Macam tu. Tetapi, di pertengahan jalan, tengah jalan sikit je keluar daripada Malaysia. Tim saya tadi, dan sejauh 7 km, bermakna ramai dan banyak. Semuanya meninggal. Meninggalnya nampak je terbakar dan koyak-koyak tempat yang kita naik tu, contoh kenderaan koyak-koyak, rabak, pecah apa semua. Tetapi walaupun sejauh 7 km jenazah mereka tidak adalah hancur lebur. Ada satu-satu tempat mungkin ada yang mengakibat pecah sini sikit macam mati. Macam tu. Tetapi tak adalah sampai kena kutip ke apa ke. Macam tu. Dan Allah dah tetap dah macam tu. Ada bagi. Tetapi masa kita duduk kena serang di tanah air kita tak masa tu, dari dasar laut terbang jatuh ke tanah air kita, teruk kena. Ada yang pecah-pecah, ada yang terbakar, ada yang runtuh tu hempak. Jadi masa yang tengah perjalanan ni, mereka ni dah tengok dah langit. Dan mereka nampak pintu syurga telah pun dibuka. Bermakna ada lagi syahid-syahid yang lain sedang meniti-niti dekat atas nak naik ke syurga dah.
tim saya ni tak ada kelas. Jadi bolehlah nak join tapi kelasnya tak ada. Kelas tak ada. Tim budak-budak. Macam itulah. Tak ada kelas tim saya ni. Jadi itulah. Boleh masuk tim saya tapi itulah kelas tak ada. Kelas biasa-biasa je. Dah saya pun tak boleh jadi kepimpinan. Lepas tu nak lawan pun senjata pun tak pandai. Akan doa je. Macam tu lah. Kena yakin dululah. Kena cari orang alim yang tidak guna dunia kepada hati mereka. Maka jumpalah. Jadi tim saya tadi tak ada kelas. Orang panggil tak ada kelas. Tak ada kata berani ke depan. Tak takut langsung. Tim saya duduk belakang sekali. Duduk belakang sekali. Belakang sekali. Itulah tim saya. Lepas tu kena jaga budak-budak pula tu. Boleh ikut. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Tim saya lah. Macam tu lah. Tapi yang sebetulnya laki-laki ni elok pergi tim laki-laki lah. Ya. Pergi tim laki-laki. Sekiranya saya minta tolong dan sebagainya. Angkut orang-orang tua dan sebagainya. Tolonglah. Berganding bahu macam tu. Sebab tim saya ni tak ada kelas. Memang penakut lah kat belakang sekali. Memang macam itulah saya boleh katakan. Lagi Allah tak cuci saya waktu tersebut. Saya pun ada dunia saya juga. Sayang dunia saya juga. Apa yang saya sayang? Anak-anak saya lah. Anak-anak saya. Jadi dunia tu ada lagi pada hati saya. Anak-anak saya. Ketakutan saya nanti anak aku mati kena bom tengah jalan aku tak nak keluar. Ada. Bukan saya tak ikhtiar nak lari pada perjalanan mimpi saya. Saya ikhtiar. Macam orang lain juga saya ikhtiar. Tetapi Allah tak izinkan. Bukan tak ikhtiar. Dah ikhtiar. Okey. Tim saya kena cari alim-alim lah. Sebab saya tak pandai nak ajar orang memanah, berkuda. Saya ni berat jugalah. Kalau tak 70 lebih ke 80 lebih macam tu. Payah sikit lah. Macam tu ya. Okey. Kebanyakan yang ikut saya ni ada anak kecil. Ada dia masih sedar. Wanita-wanita yang berani. Dia prepare dari awal. Dari perjalanan mimpi yang terakhir. Saya dia prepare kekuatan dia. Jika dia tak prepare. Dia tak bersedia. Tak cari pun orang alim. Tak belajar apa tertentu. Yalah belajar dengan orang alim ni dia ada senjata-senjata orang alim. Macam mana? Saya tak boleh nak bagi lebih kerana saya pun diajar sampai umur 16 tahun. Jadi masa saya kecil tu, saya anak manja, cucu manja, anak manja. Saya tak belajar sangat pun. Cuma sambil-sambil orang tua menjaga saya dengan penuh kasih sayang. Jadi saya belajar sikit-sikit je. Ramai orang kata kat saya, terutama keluarga saya. Saya diberi pilihan perjalanan mimpi yang terakhir ni kerana moyang saya lah. Kerana moyang saya. Saya agak rapat dengan moyang saya. Arwah atuk ayah saya, Abdul Rahman bin Awaleh. Tapi itulah mereka saudara-saudara mara saya cakap macam tu. Itulah komplain dia macam tu je lah dekat saya. Sebab dia kata saya rapat dengan moyang saya. Dia kata saya rapat dengan moyang saya. Sebab tu saya dapat anugerah macam ni. Dia tak komplain benda lain. Dia komplain macam tu lah. Mungkin dia terasa hati kenapa aku tak terpilih. Mungkin dia rasa hati macam tu. Saya pun tak boleh nak cakap apa sebab dia cakap macam tu. Betul. Saya amat rapat dengan moyang saya. Arwah atuk ayah saya. Saya amat rapat. Dan saya amat terkesan apabila moyang saya meninggal dunia. Amat terkesan. Terkesan bagaimana saya tak ada kawan. Saya sedih. Tambah pula, saya diuji lagi. Jadi bertambah-tambah saya sedih. Tapi saya tak meluahkan kesedihan saya. Saya cuma pandang saja. Bukan pandang bererti saya ni bodoh. Saya belajar juga. Tapi belajar cara saya lah. Mungkin orang kata salah kau belajar. Dah lepas. Dulu saya belajar dulu. Ikut seperti saya dah lepas. Saya manusia. Dosa saya tu dengan Tuhan. Jadi dah lepas. Tiap-tiap orang mesti ada masa silam dia. Masa cara dia.
Okey, kaedah komunikasi. Kaedah komunikasi, saya tak pernah jawab telefon waktu tersebut. Masa dekat Shah Alam boleh lagi lah. Dan masa saya pergi ulang-alik ke mana, entah dalam Malaysia, boleh lagi pakai phone. Tetapi yang saya amat-amat sedar pada pertumpahan darah yang teruk di Jakarta, Indonesia, masa tu kita boleh tengok lagi news, berita. Kita boleh lagi tengok. Selepas itu kita tak boleh tengok dah. News tu tak boleh tengok. Sebab apa? India dah masuk campur dan dia pun tembak-menembak. Jadi news tu tak dapat. Ya. Itu sebab saya kata perlukan catatan. Catatan. Yang mana saya kata tak banyak. Jadi fokus tempat jalan tu lah. Tapi jangan lupa. Aku keluar ni nak mencari saudaraku Imam Mahdi. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam tu. Sebab tu kena cari orang alim. Apabila jumpa orang alim. Apabila kita jumpa dengan orang alim. Dia seperti kita touch dekat hati dia. Nurani kita ni. Seperti dijentik dan kita berada dalam keadaan sedar. Sekarang memang kita sedar, tapi kita ibarat sedar-sedar seperti seperti tank tu, tank. Kalau kita ketuk tank macam tu je sedar kita. Tak ada isi. Sedar tapi tak ada isi. Jika kita berdekatan dengan orang alim, kita sedar dan kita memahami. Apabila kita memahami, kita pun bersedia ke alam akhirat. Jadi, tak adalah segala penyakit dari hati kita ni yang pelik-pelik. Soalan kita pun, kita bersedia. Tak bersedia, satu saja. Pertama, gila. Jadi orang gila. Trauma sangat-sangat. Kedua, mati tengah marah kat Tuhan. Mati, tapi dah marah kat Tuhan. Yang ketiga, tak nak keluar cari Imam Mahdi. Nak bertahan juga dalam tanah air kita. Puas pujuk. Tak nak juga. Orang dah cakap dah pertahanan kita tak boleh tahan dah. Tak boleh tepis dah bom. Tak nak. Dia kata rumah dia nanti tak kena bom. Rumah dia confirm tak kena bom. Rumah dia tak apa, tak dijatuhkan racun. Jadi dia rasa macam tu. Okeylah. Dia tak nak buat apa dia tu. Dah macam tu kena tinggal lah. Adakah mereka akan selamat? Tak ada. Di bawah kepimpinan nombor 6, mereka balik semula kerana rindu makanan. Dan mereka balik dan mereka cek nak cari makanan. Yang mana boleh dimakan tak kena racun dah bertahun-tahun dekat luar. Mereka rindu budu ke, cencaluk ke, belacan ke, apa-apa yang berada dalam Malaysia. Sebab kita ni syurga makanan kan. Mereka balik, mereka tengok yang mana bangunan yang boleh masuk, rumah boleh masuk, mereka masuk dan cek nak ambil makanan. Yang adanya apa? Dia orang jumpa tengkorak aja. Isi-isi pun tak ada dah. Dia jadi tengkorak dah. Tak ada hidup. Tak ada seorang pun hidup dia balik masa tu. Sampai ke Singapura dia pergi merayap. Cari makanan. Yang mana boleh berjejak dengan kaki lah. Jambatan semua okey. Waktu tu jambatan Pulau Pinang masih okey. Jambatan ke Singapura ada yang satu boleh pakai, satu lagi tak boleh pakai. Jadi mereka ni pun tidak berkenderaan sangat. Jadi boleh merayap lah pakai kaki. Jadi masa mereka masuk keluar cari-cari tu, cari segenap ceruk mana sebab tim mereka ni besar. Dia pergi dalam kedua kumpulan bendera besar. Maksudnya dia orang ramai pergi. Ramai pergi dan mereka cek, tak ada siapa pun hidup. Semuanya mati bergelimpangan. Dah tinggal tulang benar. Ya, dan mereka susung-susung. Susah jugalah sebab dah bertahun kan. Ada dah jadi tengkorak kan. Tak tahu kepala mana-mana. Sekali je lah macam tu. Ya, macam tu. Jika tak elok boleh. Dan tak elok sekali je. Kubur sekali. Pun tak tahu Islam ke tak Islam, kubur sekali je. Itu saja. Sebab tak boleh nak confirm. Masa tu pun dah tak ada dah. Macam hospital ke apa pun. Nampak tinggalan tu ada. Tapi tak ada fungsi dah. Tak ada fungsi. Maksudnya doktor pun tak ada dah. Doktor tak ada. Nak berkhidmat doktor tu masa tu time tu tak ada. Jadi pandai-pandai lah orang perempuan. Semua perempuan. Tak ada laki-laki tu yang balik. Di bawah kepimpinan nombor 6. Tak ada. Jadi tak ada doktor time tu.
Jadi, dengarlah apa yang saya cakap. Tak percaya, tak apa, tak ada masalah. Saya tak boleh nak paksa. Alah, mestilah ada juga hidup. Aku duduk dalam gua lah. Aku dah buat dah gua lah. Aku dah buat gua. Elok lah. Teruskan lah. Saya tak boleh nak buat apa dah. Ya? Sebab tu saya kata, apa yang saya sebut ini, setelah saya diperlihatkan di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya tidak boleh memaksa orang. Saya tak boleh memaksa orang. Kita macam yang saya cakap lah, kita dah tak, pertahanan kita dah pecah. Masa serangan dari dasar laut ke tanah air kita di bahagian selatan boleh bertahan 2 minggu. Lebih sikit pun tak tahu, sehari kedua macam tu je. Tak lama, satu persatu pertahanan kita pecah. Dah tak boleh nak tapung dah. Dan kita kena keluar. Masa tu saya dah pujuk. Jomlah keluar cari Imam Mahdi. Satu langkah pun tak apa. Tapi niat aja. Tak ada. Siap baling kasut dia kat saya. Tak apa. Nak macam mana? Nak macam mana? Saya tak boleh guna hadis. Masa tu, adakah dengar hadis akhir zaman? Tak boleh. Saya tak belajar hadis. Sampai akhir tu pun saya tak belajar hadis. Sebab apa saya tak belajar? Tak ada ustaz kat sini. Tambah tak saya nak belajar dengan ustaz yang macam mana? Ustaz jadian. Yang artinya, hantar mesej atau serang. Kamu siapa? Kamu tak layak dapat mimpi ni. Ustaz jadian. Adalah macam tu. Dua orang. Berpuluh ribu saya dapat panggilan. Itu aja, 2 orang tu. Dah bertahun-tahun. Saya nak bagi tahu, perjalanan mimpi yang terakhir saya, apabila orang luar negara dapat, dia hubungi saya, dia bercakap dengan saya. Mulut dia tak berhenti-henti menyebut nama Allah. Tak berhenti-henti menyebut nama Allah. Dia memuji tu tak berhenti-henti menyebut nama Allah. Tetapi perjalanan mimpi yang terakhir saya dapat ke orang Melayu yang pertama tahun 2020. Saya dihentam bertubi-tubi. Berbeza sungguhlah orang luar negara. Dia dengar je perjalanan mimpi yang ditranslatekan oleh bahasa Melayu. Dia dengar sahaja. Dia pendek kata, dia bercakap tu semuanya daripada petikan-petikan, daripada hadis, daripada Quran. Maksudnya dia ni baca dah lama dah. Benda yang saya sampai ni semuanya ada. Dapat ke orang Melayu bertubi-tubi hina saya. Itulah perbezaan. Walaupun dia tidak ustaz jadian, tetapi otaknya bagus. Ni ustaz yang jadian dekat Malaysia ni, dapatnya perjalanan mimpi yang terakhir saya, boleh pergi kata, mu siapa? Mu Nabi ke? Mu tak layak lah dapat mimpi ni. Itu dia jawab. Ustaz jadian. Siapa nak hormat jika kamu seorang ustaz dapat title saya ustaz? Saya nak bagi tahu orang yang mengaku ustaz ni tak selesai dekat Masya. Tak selesai. Susah nak selesai. Susah. Nak selesai itu susah. Dalam keadaan susah sangat. Pertanyaan pun susah nak jawab. Ini pula dalam keadaan. Tak ada siapa pun boleh jawab masa tu. Masa tu penguasa, iaitu penguasa sultan-sultan yang dah meninggal yang saya tak sebut tu. Penguasa tu buka buku baca. Bermakna penguasa kita ni setiap tindak tanduk dia atas muka bumi sekarang. Apa yang dia nak titahkan, apa dia nak kata, dia tulis sebagai bukti. Dia nak bagi tahu kepada Maha Penciptaan diri dia nanti jika dia disoal atas tanggungjawab dia. Dia tulis. Jadi kepada orang-orang yang begitu ekstrim sangat dengan keadaan semasa sekarang, menghina yang bertalu-talu, anda patutlah pergi ambil air semayang ke, ambil wuduk ke, solat dulu. Sebab apa? Sebab dia ada buku dia. Dia boleh baca apa catatan dia. Saya tengok. Lepas tu saya boleh cakap dengan saudara dan saudari sekarang yang sedang memandang saya. Ya? Okey. Lagi satu, saya memang buat grup. Tapi saya tak tahu tujuan apa saya nak grup tu. Saya minta maaf lah. Saya berterus terang. Sebabnya, saya tak ada ilmu sangat. Lagi satu, saya tak boleh
jadi orang yang suka bercakap ataupun apa-apa yang idea dekat kepala. Saya tak boleh juga. Sebab saya tak ada idea seperti itu. Kecuali kalau orang nak tanya bab bisnes dengan saya, laju saya borak. Tapi bertanya keadaan benda macam ni, kita kena ada ilmu. Yang saya pula ada perjalanan mimpi. Dan saya cakap dengan live tu, saya rasa dah banyak sangat dah. Dah banyak sangat dah. Jadi, banyak jugalah saya bagi tahunya. Okey. Saya rasa banyak negeri dah saya sebut. Dan termasuk Mekah-Mekah apa semua saya pun dah bagi tahu dah semua. Cuma saya perlu ke lagi buat live ya. Cuba bagi pendapat dekat saya. Cuma saya perlu ke lagi saya buat live. Sebab saya dah habis dah cerita ni. Kita sampai dekat sini saja. Mekah, Madinah, Syria. Palestin, Syria. Mekah, Madinah, Palestin, Syria. Mekah, Madinah, Palestin, Syria. 3 kali round. Yang mana ikut saya lah. Akhir sekali, nombor 5 pun cakap. Nombor 5, di atas sirah Allah. Kita ni dah tak tahu berapa lama dah berperang ni. Dia seorang aja berani tegur saya. Orang lain tak berani. Anda pun tahu kan kalau saya cakap macam mana kan. Dia cakap macam tu aja. Penyayang dia je sebenarnya. Penyayang sangat. Kita ni dah tak tahu berapa lama dah berperang. Maksudnya dah tak lagak dah nak pergi penggal orang. Dah tak lagak. Terlampau banyak lah penggal orang. Sebab apa? Kaki tangan musuh tadi dikunci. Hatta biji mata pun tak boleh nak kelip. Sahaja kaki tangan nak bergerak. Allah tak izinkan. Kerana apa? Masa saya telah pun dicuci. Setelah pertengahan jalan. Anak saya semua dah tak ada sejauh 7 kilometer. Saya Allah tukarkan. Kan saya kata dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya pakai terus doa. Masa itulah. Sebab tu satu persatu. Ada mereka buat serangan dengan bom yang tinggi-tinggi itu. Tapi ada penepis-penepis dia. Tetapi jika face to face yang memberi tentangan, saya kan ke depan. Saya bukan hudu ke belakang. Saya ke depan. Pergi ke depan musuh. Musuh tembak. Tembak tapi tak kena. Allah bagi tak kena. Masa tu, Masa yang ditetapkan, mereka yang mengikuti saya tadi, apabila dikuncinya musuh tadi, barulah mereka dibunuh. Dibunuh bagaimana? Allahu a'lam. Ada pakai senjata pisau, ada pakai apa-apa senjata yang berkaitan dengan tangan ni. Ada yang pakai tembak, tapi saya tak pakai senjata. Saya tak pakai senjata. Jika saya pakai sekejap saja, lepas tu saya lepas. Jadi nombor 1 tadi dia kutip balik. Nombor 1 dia kutip balik. Apabila saya rasa saya nak ambil, saya ambil. Lepas tu, saya hunus. Lepas tu, saya lepas. Sebab apa? Sebab berat. Berat. Jadi, saya pakai doa. Kenapa dia macam tu? Musuh tu terlampau ramai. Musuh yang nak memusuhi kita tu terlampau ramai. Tak daya aku. Jadi, suruh adik-adik dah di belakang ni yang hunuskan senjata. Tapi, waktu itu, musuh tadi telah pun dikunci kaki dan tangan dia. Hatta biji mata dia sendiri pun tidak boleh dikelipkan biji mata. Kerana Allah sudah janjikan kepada perjalanan mimpi yang terakhir saya. 1 langkah kakimu, 10 kematian. 1 langkah kakimu ke arah An-Nur, 10 kematian. Dan jika nak niat untuk membunuh lah. Jika nak ajak minum teh, tak ada masalah. Jika ajak nak minum kopi ke, tak ada masalah. 1 langkah saja. Niat untuk membunuh Sitah An-Nur. Sebelum kematian dia di atas gunung berbatu yang tinggi sambil menadah tangan. Permudahkan urusan akhirat kami semua. Dengan niat nak membunuh lah. 1 langkah saja. 10 kematian. Siapa-siapa saja atas muka bumi ni, Allah dah janji macam tu. Saya cakaplah macam tu. Nanti orang pun takwil. Apa benda dia cakap ni? Sebenarnya saya pun tak faham juga. So, tak biarlah suruh saya takwil. Sebab tu saya kata pergi cari orang alim. Demi Allah, saya sendiri pun tak tahu. Kalau fikir logik akal, saya ni orang syalam. Saya sendiri pun tak tahu. Okey? Nampak tak? Betul saya kata, ada orang tanya saya, Masa duduk kat sirat, kenapa disuruh hentak-hentak kaki? Saya pun kata, dah malaikat suruh. Maka hentaklah, saya pun buatlah.
Jadi dia pun cakap, kenapa sampai tahap macam tu? Saya pun cakap, kena cari orang alim. Dia pun marah saya. Kenapa saya tak tahu? Ini satu masalah juga ni. Satu masalah juga. Soalan? Alhamdulillah. Bersemangat sikit waktu petang-petang ni. Ada? Dalam perjalanan ada serangan tak? Ada lah. Kan saya kata. Ada serangan. Serangan tembak-tembak pun ada. Tembak curi balik bom pun ada. Bom ni lah tak tahulah bom apa. Saya tak tahu. Saya tak boleh hurai bom-bom ni. Saya tak tahu. Sepatah haram saya tak tahu. Tak nak sebut dah. Jadi kena cari orang yang tahu bahagian ni. Ada orang baling meletup. Ada. Tapi saya tak boleh nak menyebut kerana saya bukan ahli bahagian ni. Ada. Dan ada. Tapi di bawah kepimpinan nombor 1 dan nombor 2, mereka okey. Pasal mereka kan bersama-sama dengan saya pada waktu tersebut. Jadi mereka musuh-musuh tadi telah pun dipaku kaki dan tangan. Ingat ya, masa saya berhenti tadi, sebab nombor 5 dah kata kita ni dah berapa lama tak tahu dah. Tak tahu berapa tahun dah berperang, tak berhenti pun. Maksudnya apa? Tak pernah berhenti walaupun sehari. Sehari 12 jam pun tak berhenti. Habis macam mana makan minum? Tak tahu. Kami tidak dipertunjukkan makan. Kami juga tak dipertunjukkan tidur. Minum tu ada sekali dua tengok minum. Tapi tak pernah ditunjuk makan. Tak pernah ditunjukkan tiba-tiba duduk berehat, lading kat bawah pokok mana-mana, tidur dulu, hampa toto ke apa ke, buka kemah ke apa, semua tak ada. Tak ditunjuk benda-benda macam tu. Bergerak, pergi tempat serangan baru. Jadi, pakai doa. Tapi kebanyakan yang kita lalu-lalu negara tadi, ramai orang berhenti. Dia nak duduk dekat negara tersebut. Ramai. Ya. Tapi saya tak berhenti. Akhir sekali dah pusing berkali-kali. Tadi berhenti antara tengah-tengah. Mungkin tengah-tengah atau sebagainya, gunung mana ataupun sebagainya saya tahu. Sebab apa? Saya tak biasa pergi kawasan tersebut. Jadi saya tak boleh hurai. Ni bukit ni lah. Kecara orang alim lah. Ada orang bagi tahu pada saya. Orang alim bagi tahu pada saya. Setelah dia dengar perjalanan mimpi yang terakhir saya, dia tak ambil tahu tentang kelemahan bacaan saya. Tapi dia kaji. Setelah 2 bulan, dia pun telefon saya. Dia kata, oleh kerana kamu ni anak kesayangan, sekian. Jadi kamu pun dalam syurga pun kamu diperlihatkan 2 orang saja, iaitu Nabi Ibrahim yang sedang basah janggut dia, menangis apa semua kan. Nabi Ibrahim, dia kata. Masa yang seterusnya kamu ditunjuki macam itu. Tu pun datuk kamu juga, iaitu Saidina Hasan bin Saidina Ali. Saidina Ali saya tidak dipertunjukkan, tapi Saidina Hasan saya dipertunjukkan dan saya tengok. Tapi dia tak tengok saya, dia tunduk saja. Sedih lah. Yang tak sedih, yang cool aja, 2 orang saja. Satu yang melihat gambar saya di dinding. Dia gelak-gelak, senyum-senyum, gelak-gelak. Satu, malaikat kata, dulu aku bawa dia, terus tak nak turun daripada syurga. Macam-macam dia buat. Dia tak nak turun dah. Lepas tu, dia seorang lagi dialog. Arwah abah saya cakap, susah hatilah. Saya ni anak dia. Tapi dia pun kata, cucu aku juga. Macam tu. Nabi Musa. Cucu aku juga. Nabi Ibrahim ada tu nangis-nangis. Tak esak-esak ni.
Habis air mata, janggut-janggut ni. Semua. Jadi dia kata dekat sini, yang lain-lain pun untuk arwah tok ayah saya dan orang yang sebelah pada arwah tok ayah saya, gigi dia cantik saja. Saya tahu siapa gigi cantik. Saya tahu. Ayah saya lah, ayah haji saya. Jadi arwah tok ayah saya tengok saya tak senyum, macam gambar yang profil yang saya letak ni, macam tu lah wajah dia. Macam tu lah dia tengok saja, sayu aja saya. Yang lain tak, dia tunjuk reaksi. Reaksi yang pertama, Rasulullah pun dia tak tunjuk reaksi, dia senyum. Nampak gigi? Gigi jarang sikit kat depan ni. Bibir dia sini dengan sini ni sama besar je. Tebal dia. Jadi dia nampak gigi dia tu agak jarak sikit lah, sikit. Macam sampai nampak gigi dia senyum kat saya, tak tahulah nak cakap. Senyum aja. Yang dua lagi tu tengah keadaan sedih, nak angkat muka pun tak boleh, tengah sedih. Memanglah arwah tok ayah saya pun sedih juga, tapi sedih-sedih dia boleh tengok. Yang dua orang ni tak tengok. Ni, dua orang. Satu Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan air mata melihat habis janggut-janggut basah, dan seorang lagi Saidina Hasan bin Saidina Ali. Pun tunduk dalam keadaan yang amat sedih. Tak sedih macam mananya? Ni cucu dia ni dalam perjalanan mimpi paling kurang cerdik. Tak tahu nak cerita. Tak boleh nak petik hadis, tak baca hadis. Tak boleh nak petik Quran, tak baca saja fahamnya tidak. Jadi tak boleh nak guna IQ sendiri. Nak ajar orang macam ni sebab tak ada ilmu. Menyampaikan saja benda yang betul dari hati. Dari hati tak ada nak tambah-tambah. Itu yang dipaku, itulah cakap. Tak nak bengkang-bengkok dah guna ilmu sendiri ke. Nak tokok tambah dengan ilmu ke. Tak ada. Nak campur-campur dengan ilmu ke. Tak ada. Ilmu tak ada. Macam mana nak campur? Macam itulah. Nampak tak? Ada orang kata saya ni tak discussion ke dengan orang-orang dulu sebelum bercakap. Saya discussion. Saya bagi tahu tiba-tiba. Saya kata boleh tak apa yang saya bagi tahu ni, nanti saya nak sebutlah nama tok guru ke ustaz ke. Saya nak sebut, tapi dia kata jangan sebut nama dia. Kerana di dalam perjalanan mimpi yang terakhir kamu, yang kamu sebut orang-orang alim tu dalam keadaan susah payah, saya respect dia. Saya hormat dia. Saya kawan dengan dia. Jika itu pun keadaan dia di sana, macam mana pula keadaan saya? Jadi macam mana? Tak riak tu ada, dia kata. Tak riak apabila saya sebut nama dia, riak tu ada. Jadi saya respect cara dia bercakap. Jadi saya tak sebut. Ramai orang kata, mu tak bincang. Lebih pada orang lain saya bincang. Daripada orang lain. Saya ke hulu ke hilir pergi cari orang. Hulu ke hilir, nak pakai nama dia lah. Saya bincang dengan ustaz sekian. Tapi apabila saya cerita daripada A dengan air mata yang meleleh depan dia, lepas tu dia start tok guru, saya nak sebut nama tu. Saya dah terbincang ni. Dia kata tak boleh kerana apa yang kamu sebut tu saya pun respect juga. Saya pun tak sangka keadaan Kak Masya macam tu. Jadi tak boleh pakai nama saya. Takut saya jatuh riak. Cara yang ada ilmu bercakap. Jadi saya ni bercakap lah dah kata tak tahulah cakap macam mana. Sekarang ni saya bercakap. Lepas dulu saya bercakap, sekarang saya ingat saya berehat sekejap sampai 7 lepas baru nak cakap. Tengah-tengah berjatuh bom pun baru nak bagi tahu. Macam tu lah saya punya planning kan. Tapi tak sangka pula. Bertubi-tubi saya dapat call. Okey. Lain sekat pula. Dah apa insyaAllah. Benda tu saya sampaikan tadi tak berpenting pun. Nak sekat pun tak apalah. Nak macam mana. Saya pakai ni 5G dah. 5G. Dah 5G. Tapi dah sekat dah macam mana. Saya pun tak boleh cakap apa. Video sangkut-sangkut. Saya minta maaf lah atas kekurangan ini. Okey, pertanyaan. Ya, dah ada tu. Dah ada gangguan dia.
Okey, pertanyaan. Pertanyaan nak tanya apa? Okey. Okey, waktu tersebut masa serangan berdarah di Lautan Darah di Jakarta, telefon masa tu okey lagi. Selepas itu hilang terus. Inilah kita orang biasalah yang pakai phone time tu. Lepas pada time tu dah tak ada dah. Ada berkuda. Berkuda nombor 3. Tim dia berkuda. Dia bergerak. Itu tim nombor 3. Dan dia pun membuat persiapan mungkin lama kot. Sebab dia pandai naik kuda. Kalau orang baru-baru naik kuda, confirm jatuh. Sebab dia bukannya lalu tempat yang orang kata apa? Tempat yang mendatar je. Tempat yang macam kita training kan. Dia macam naik bukit, turun bukit, macam-macam. Tapi dia tak jatuh. Bermakna orang tu dah training lama dah. Okey, berkaitan dengan pangkat besar. Okey, saya memanglah di dalam perjalanan mimpi yang terakhir, saya akan ditahan kerana supaya saya tidak bocorkan perjalanan mimpi yang terakhir saya, apa yang akan berlaku. Apa yang akan berlaku. Tapi saya dah bagi tahu. Saya rasa dah banyak dah saya bagi tahu. Jadi orang besar tadi, dia berfikir, eloklah untuk saya tidak memberitahu sepenuhnya. Kukut bagi fikiran dia. Kukut takut musuh dapat tahu. Musuh dapat tahu dengan macam mana, keadaan macam mana musuh dapat tahu. Jadi bagi saya pula, saya diarahkan menyampaikan dan diarah menyampaikan, saya sampailah. Saya tahu hurai mimpi saya. Saya sampai apa yang saya diperlihat, diperdengar. Jadi saya sampai. Jadi macam itulah. Jadi orang kata apa? Saya dikurung je kerana jangan saya berdepan dengan telefon ataupun pegang telefon supaya ada musuh-musuh ke call ke apa, saya cakap direct aja. Bla 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 bla. Jika soalan tu ada di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya tak tahu dia musuh negara ke dan sebagainya, saya tak tahu. Betul jugalah kalau jika saya dikurung tadi. Sebab saya tak boleh nak orang kata ini orang Melayu ke? Ini orang Zionis ke? Ini orang yang konflik serang kita ke? Dari China ke? Saya tak boleh nak pastikan. Sebab saya bukan ada satu kumpulan yang boleh menyiasat. Kumpulan yang grup-grup saya tu kebanyakannya cikgu. Kebanyakannya orang yang bekerja ketenteraan ataupun perkhidmatan, pertahanan. Grup-grup saya tu. Ataupun pensyarah ataupun peguam sekalipun. Grup-grup saya tu semuanya bijak-bijak. Dan ataupun doktor sekalipun. Ataupun orang awam, businessman yang besar. Kerana atau dah orang dah sebagainya. Dan macam-macam peringkat ada. Jadi saya macam yang saya bagi tahu, grup tu idea dia orang tu bagus, idea bagus. Cuma saya tak boleh nak bagi idea kerana saya tidak diajar. Diajar macam ni, kena buat macam ni, tak ada. Sebab tu saya kata, ambil perjalanan mimpi yang terakhir saya kena cari orang alim. Apabila cari orang alim, kita akan lebih bersedia. Nak guna akal saya memang tak lepas lah. Pasal saya tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Yang mana saya boleh bagi tahu, saya bagi tahulah. Okey, nombor 11 tu, saya tidak boleh bagi tahu. Kerana banyak sangat dah. Semalam pun saya ada pecahkan diri kepada somebody. Saya bagi tahu kat dia. Saya tak pernah tengok muka orang yang saya selalu mengadu ni. Jadi saya main teka lah di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya. Saya teka dan saya bagi tahu. Lepas tu rupanya betul. Jadi saya bersyukur sebenarnya. Allah dah hantar dah kepada saya. Allah dah hantar dah. Itulah orang dekat Kedah tu. Jauh kan? Macam mana lah. Saya ni ada instant. Boleh rapat. Macam tu. Terima kasih lah. Saya tak boleh lah sebut nama. Kerana agak mata memandang tu kena mengganggu sahabat, mengganggu kakak, mengganggu saudara Islam saya yang saya sayang dunia akhirat, insyaAllah. Okey, soalan.
Okey, perjalanan laut, jika duduk di laut, terus pergi ke Arab Saudi. Pergi terus kepada Arab Saudi. Ya. Jangan datang ke Semenanjung lah. Kami pun nak keluar, jadi 2-3 kali kerja. Dah lah penat-penat di laut, datang balik sini penat-penat lagi dah. Nak lalu pun payah. Jauh kan? Elok pergilah, tapi perjalanan dia laut tu agak mencabar sikit. Orang yang biasa duduk kat laut tu, dia tahulah macam mana. Macam itulah. Untuk sementara waktu, memang kita berlindung dulu. Pasal kita kena tengok susunan, ikut ketua. Siapa ketua? Panglima tadilah. Panglima 1 hingga 8. Kita kena atur perjalanan. Kita ada susun dia. Saya pun ikut arahan Panglima juga. Tak ada saya tiba-tiba nak jadi ketua. Tak ada. Saya ikut aja. Ikut saja. Tapi biasalah. Tengah macam ni lah barulah orang cari saya. Tarik sana, tarik sini. Habis kucing-kucing saya berlari takut tengok manusia. Dia tak waras. Kejar saya. Sebenarnya kita ni bukan pakai warna hitam je. Kita punya bendera kita. Bendera kita macam-macam. Mana negeri kita warna merah-merah. Warna negeri kita kuning-kuning. Warna negeri kita biru-biru. Warna negeri kita hijau-hijau. Kalau dari Indonesia tu ada hijau. Kita pun ada juga hijau. Banyak color lah sebenarnya. Banyak color. Putih pun ada. Terengganu. Banyak color. Banyak color kita. Nah, ada bendera Malaysia pun ada. Bendera Indonesia pun ada. Banyak color. Kita bukan ada satu color saja. Ramai orang kata panji hitam, kita pakai panji hitam ke? Tak. Kita ni dalam tim kita ni nak cari satu warna hitam pun susah sebab kita bercolor-color. Kalau berwarna-warni. Warna kuning pun banyak. Warna kuning, warna merah. Kalau di Kelantan tu tak payah cakap lah. Warna dia merah. Warna dia merah. Di Selangor warna dia kuning. Kalau di ujung sekali ni warna biru macam tu. Color tu warna-warni kalau. Hijau ada, macam-macam color ada. Memang ada tulis. Ada juga warna hitam. Warna hitam pun ada. Dan warna-warna lain pun ada. Jadi kita ni tidak dikategori panji hitam lah. Sebab dah banyak color. Ya. Kita dikategori panglima. Ada panglima. Dekat situ ada panglima. Masa mula-mula sekarang memang kita tak respect dengan panglima kita. Macam-macam lah mata kita ni. Keegoan, kesombongan. Kita tengok je sekali jenazah pecah, perut pun terabur. Masa tu lah kita insaf. Dah tak nak jadi ketua dah. Mula tu memanglah berapi-rapi nak jadi ketua. Nak angkat bendera hitam kononnya. Tiba-tiba dah bertung-detang. Ramai sangat yang meninggal. Sejauh mata memandang kita, dah tengok saudara kita tengah gila-gila. Sampai tak boleh nak fikir dengan kewarasan. Yang mengaku nak jadi ketua duduk belakang sekali ni. Masa tu. Lebih baik jadi adik-adik yang ikut nombor 1 dengan nombor 2. Adik-adik tu bagus. Adik-adik tu tak fikir nak jadi ketua pun. Dia tak fikir nak pegang panci ke apa ke. Tak kisah. Dia tak kisah. Tak tahulah. Allah bagi senang jiwa dia. Bagus. Ini yang berusia sikit ni agak problem sikit nak jadi hero. Kalau borak dengan saya, dengan mesej pun agak pelik. Cita-cita nak jadi ketua pemegang panji. Eloklah. Okey. Soalan lagi. Saya rasa saya dah tak payah buat live lagi lah. Saya macam ni lah. Saya cakap sekali aja. Selebih pada tu, kena ulang balik lah. Tengok. Tengok kat Telegram ke. Tengok dekat live FB ke. Tengok dekat YouTube ke. Jika dua YouTube dengan FB pun kena block, tengoklah dekat Telegram. Dekat Telegram pun kalau kena hacker dekat negara luar ataupun sel kanser datang masuk balik, hang up juga. Itu tujuan dia. Sebenarnya saya buat benda-benda ni bukan saya nak cari glamour. Saya tak perlu glamour. Saya sudah tua. Bukan kerana saya nak minta sedekah. Saya haram ambil sedekah. Bukan kerana saya nak popular. Tak payah popular lah. Saya tak pandai make up pun. Bukan saya nak jadi pendakwah.
Nak ajar anak saya sendiri pun mengangkat-angkat. Macam mana tu? Jadi, saya cuma nak menyampaikan jika ada kekurangan itu, betul lah dari kesilapan saya. Maafkan saya. Jika ada kekurangan itu, betul lah. Maafkan saya. Sebab saya orang biasa. Saya amat-amat orang biasa. Okey, hanya Allah saja yang mengetahui bila akan berlaku serangan ke atas Sabah dengan slogan tipuan emas. Kerana ada dua clue. Pertama, perangai anak saya sekarang dan perwatakan manja dia sekarang yang suka merajuk. Yang kedua, dialog antara saya dengan abang saya. Pertama dia kata, mu ingat tak anak aku mu kasih makan bubur tu? Mu lap-lap tangan dia. Anak aku ni tak tahulah merangkak-rangkak jatuh ke mana. Kecil lagi. Itu dialog dia. Itu dia clue dia. Saya sendiri pun tak boleh nak tanya abang saya, bang, anakmu umur berapa? Pasal saya pun takut nak terima kenyataan. Kerana apa? Saya orang biasa. Saya cakap boleh, tapi saya bukan berada di barisan hadapan. Jadi saya tak memahami barisan hadapan, terutama orang yang menjaga keselamatan negara. Pertama, sama ada di darat ataupun di air. Saya tak boleh merasai. Kesusahan itu saya tidak merasai. Saya duduk dekat rumah, selesa, tak ada musuh. Saya tak perlu rasa nak pegang senjata. Ataupun saya di barisan hadapan, frontliner, orang yang menguruskan wabak ataupun virus ini. Saya tidak merasai kesusahan payah pakai berlapis-lapis, berdiri lama, panas, apa dah sebagai letih. Benda yang pakai itu pun mahal harganya, berlapis-lapis kan. Jadi saya tidak merasai. Sebab tu apabila mereka datang kepada saya dengan perasaan yang takut, kerana barisan pertahanan ini mereka sudah pun berada di hadapan musuh. Sudah ada musuh di depan mata. Duduk mengejek di depan mata. Sudah pun menceroboh. Kita pun sudah ada bukti menceroboh. Jadi, ketakutan dia ataupun terasa ataupun perasaan dia. Apa saya nak bagi gambaran, mesti tak boleh nak guna bahasa saya. Tengok, kalau benda nak pakai akal, saya tak boleh nak cakap pun. Jadi, dia menceritakan kepada saya. Rindu anak, isteri apa semua. Cerita kepada saya. Jadi saya pun baru tangkap masuk. Walaupun saya mimpi, tapi mimpi itu memang saya merasa sedih-sedih lah. Tapi saya tidak berada di barisan hadapan. Tak sama orang berada di barisan hadapan dengan orang yang cakap aja. Duduk di hadapan baru tahu rasa dia macam mana. Okey, semalam saya ada baca satu artikel daripada mana siapa menulis panjang-panjang. Dia menyatakan negara Kanada, Amerika Syarikat, apa nama satu lagi dah, United Kingdom. Sebenarnya mereka tu lalang saja, duk pam, bubuh angin, pam je. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir saya, mereka tidak ada pun nak pergi serang China. Mereka pernah balik ke tanah air mereka. Lepas tu, apabila ada pergerakan di negeri Sabah, mereka cucuk-cucuk pula di bahagian sana. Maka berperanglah negara Arab dengan Turki dan Iran. Dan dibantu oleh Rusia. Rusia, Turki, Iran. Okey. Kita di sebelah sini. Jadi Amerika tadi cucuk-cucuk, siapa yang ada bergaduh? Itulah negara Arab sebelah sini. Sebelah sini. Yang kecil-kecil yang terabur ni, nama apa ya? Di sebelah negara Arab sini. Sebelah negara Arab yang kecil-kecil tadi. Nampak tak? Mereka cakap je. Dan mereka pun cucuk juga. Tapi, Rusia dah bagi hadiah banyak. Banyak macam mana? Bagi bom sebanyak-banyak. Dia tak boleh tepis pun. Senjata Rusia tu tidak boleh ditepis pun. Tepis pun sikit sangat je. Rusia ada punya senjata yang secret admirer dia tu, dia lancarkan. Banyak yang tidak boleh ditempis oleh ketenteraan Eropah dan juga Amerika. Bayangkan, Perancis dan bersebelahan negara Perancis, Switzerland ke apa,
Perancis lah paling teruk. Dia nak hantar nuklear dekat Rusia. Rusia patahkan balik nuklear dia, kena dekat ada jam besi yang tinggi tu. Ke atas sana sikit, jatuh semula dekat situ. Movie. Saya tengok masa tu walaupun mimpi, saya rasa seronok. Sebab rasa macam terhibur. Bayangkan. Bayangkan. Rasa macam seronok. Saya rasa terhibur. Nak ceritanya teknologi Rusia ni jauh lebih kecuali China. Memang penat sikit lah Rusia. Penat sikit. Tetapi Pakistan kuat. Astagfirullah. Minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit tekak bercakap. Air. Air. Maghrib. Astagfirullahalazim. Bercakap kuat sangat tentang peperangan ni. Peperangan. Alah, pukul 7 dah. Masya Allah, pukul 7 dah. Masya Allah. Okey. Masa kita pergi tu istana dekat UK tu dah hancur lebur dah, dibantai habis. Tempat-tempat yang negara dia punya penting-penting pertahanan negara dia tu habis. Perkataan yang paling tepat, polis dekat negara dia dah tak boleh kawal negara dia lah. Polis nak kawal negara dia dah tak boleh. Tentera yang kawal. Kerana apa? Habis. Dan rakyat dia pun tak stable ni. Ni akal ni Tuhan bagi gila. Kita pun gila, dia orang pun gila juga. Macam tu, okey? Kita pun tak betul. Pasal apa? Terlampau seronok dengan dunia. Allah pun bagi juga kepada tim-tim dia orang. Orang-orang yang Eropah ni lah. Yang action kaya-kaya ni kan. Jadi tu masuk Amerika Syarikat lah. Jadi mereka pun tak stable juga mental ni. Tak stable juga. Dan saya nak bagi tahu dekat situ Rusia teruk hentam dia bahagian ketenteraan dia. Dan tentera dia beramai meninggal. Tapi polis tak boleh nak kawal negara dia. Ada saja pergelutan tembak menembak perkara biasa. Siapa tembak? Rakyat. Rakyat tembak rakyat. Rakyat menembak rakyat. Rasanya jika dia mendengar perjalanan mimpi yang terakhir saya, dia patut tarik balik lesen rakyat dia. Kerana nanti rakyat dia tak stable kepala otak. Macam kita walaupun tak stable kepala otak, tak ambil senjata pergi tembak orang. Pasal tak ada senjata. Rakyat dia ada senjata, tak stable otak, tembak orang. Ramai yang mati bergelimpangan kerana mati kena tembak. Allah dah cipta dia macam tu. Jadi kita bersyukurlah walaupun kita diteruk macam ni, dia orang lagi teruk ketakutan dia. Kerana apa? Rakyat dia orang ada senjata api dan tembak menembak perkara biasa. Dia rasa was-was sikit, macam tak ada sehati dengan dia kan. Rasa was-was sikit, dia fobia dengan makan dah, takut makan tak ada dan sebagainya, dia takut, dia tembak aja. Otak dia tak stable. Macam tu. Tembak menembak dah biasa. Dah tembak menembak macam tu, Rusia pun malas nak masuk campur. Malas masuk campur. Sebab dah tak boleh terurus dah. Kerajaan dia sendiri tak terurus. Hingga askar dia sendiri duk main tembak menembak dengan rakyat dia. Duk tembak menembak dengan rakyat dia sendiri. Dekat luar negara lah, Eropah sana. Yang mana berada di luar negara, jika tak nak sangatlah balik ke Asia ni, contoh di Teluk ke ataupun di kawasan Tajikistan, Tantan ni kan, ataupun elok pergi ke Afrika sikit. Afrika tak adalah tak stable mental sangat daripada Eropah tu. Eropah teruk. Amerika Syarikat teruk. Tembak menembak. Bunyi saja. Di dalam perjalanan mimpi yang terakhir, saya asyik dengar bunyi tembak menembak. Keting, dia tembak menembak.
Sebab apa? Sebab mereka banyak senjata. Senjata, rakyat-rakyat dia pegang senjata. Kita memang tak ada senjata dan ramai yang gila pun tak pergi bunuh orang. Cuma nak cederakan diri aja. Nak cederakan diri saja. Yang dia orang tak, dia tak mental tak stable tapi tembak orang. Sesuka hati dia nak tembak orang. Okey. Saya rasa saya dah tak buat live dah untuk penjelasan mimpi yang terakhir saya ni. Ya. Sebabnya terlampau banyak kali dah saya buat live. Hari ni pun saya dah ni terasa ni. Apa nama? Tercekik tadi cakap banyak sampai pukul 7. Anak saya pun cakap mami dia pukul 7 dah. Okey. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang yang ada masa melihat saya 300 lebih. Sama-samalah share, kita tolong menolong saudara yang lain. Ambil buku buat catatan satu. Dan saya terima kasih. Nak guna nama Sita An-Nur dalam tu pun tak apa. Tulis perjalanan mimpi yang terakhirku. Waktu buat nama sendiri. Buat macam tu. Okey. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang saya bagi tahu nanti boleh buat persediaan insya-Allah. Boleh buat persediaan dan kita pun bersedia, kita prepare. Kita tidaklah dikategori orang kata apa? Lalai dengan masa kita. Ya, masa kita lalai dengan masa kita. Okey. Saya sudahi dengan doa penutup saya. Ini doa saya yang penutup lah ya. Saya minta maaf lah ya. Suara dah tak ada. Jadi saya pun tak boleh nak cakap banyak-banyak. Saya tak pandai. Maaf kekurangan saya. Okey, apa-apa boleh call. Maaf jika saya tak boleh angkat. Messenger minta maaf saya tak boleh buka lagi. Terlampau ramai sangat messenger. WhatsApp atau Telegram pun terlampau ramai. Harap bersabar. Saya cuba juga balas. Tapi harap bersabar. Ambil masa. InsyaAllah kena banyak bersabar. Pasal saya seorang je kan. Sita An-Nur. Saya seorang juga. Perjalanan mimpi yang terakhir. Nak cepat cari orang lain. Cepat cari orang lain. Ya. Okey, terima kasih. Nanti kita baca doa dulu. Okey. Doa ni. Doa yang lah saya nak bagi mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kenyataan bahawa segala puji hanya milikmu. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau yang penyayang, Maha Penyantun, pembuat langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau Maha Tunggal, tumpuan harapan, tidak beranak dan diperanakkan, serta tidak tertandingi oleh sesuatu dan seorang pun. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha esa, wahai zat yang maha hidup, ketika tidak ada satu pun yang akan abadi hidup dalam keabadian kekuasaanmu. Wahai zat yang maha menghidupkan seluruh yang mati, wahai zat yang memberi kehidupan kepada yang bernyawa, pemberi waris kepada penduduk bumi dan langit. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu, nama Allah yang maha penyayang dan pengasih. Dengan namamu yang tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup dan maha kekal. Tiada pernah terserang kantuk atau tidur. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu yang maha agung, besar, perkasa dan mulia. Yang dipakai berdoa kepadamu, Engkau mengabulkan. Jika diminta, Engkau memberi. Wahai cahaya pemberi cahaya, wahai maha pengatur segala perkara, wahai yang maha mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam dada, wahai yang maha mendengar dan maha dekat, wahai maha pengabul doa, wahai zat yang maha teliti terhadap segala sesuatu yang dikehendaki, wahai maha pencipta, wahai maha pengasih, wahai maha besar, wahai maha agung, ya Allah, wahai maha penyayang, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, iaitu Allah yang tidak ada Tuhan kecuali yang maha hidup, maha kekal, harapan seluruh wajah makhluk. Wahai Tuhanku dan Tuhan
segala sesuatu. Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wahai Allah, aku memohon kepadamu dengan namamu. Allah, 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 Allah. Yang tidak ada Tuhan selain Dia. Pemilik Arash yang maha agung, maha luhur Allah, maha raja dan maha hak. Tidak ada Tuhan selain Dia. Pemilik Arash, maha mulia. Engkau maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Rahmat ilmumu meliputi segala sesuatu. Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, min, ain, sin, kaf, alif, lam, ra, ha, min, nun. Wahai Tuhan yang maha tunggal, maha memaksa, maha perkasa, maha dahsyat, maha esa, maha tumpuan harapan, maha pecinta dan maha pemaaf. Dia adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang mengetahui perkara gaib dan nyata. Dia maha penyayang dan pengasih. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Takbir. Allahu Akbar. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.